Maka Nabi Allah Ibrahim keluar, berhijrah ke satu bumi, ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Inilah yang disebutkan, aku akan pergi kepada Tuhanku, dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Allah Ibrahim mengharapkan satu perkara, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah ya Allah kepada aku seorang anak, yang mana anak ini di kalangan lelaki-lelaki ataupun orang yang soleh. Nabi Ibrahim minta ini sebab sebelum ini walaupun usia Nabi Allah Ibrahim dah banyak, usia Nabi Allah Ibrahim dah berangsur tua, tetapi masih lagi belum diberi rezeki, dianugerahi oleh Allah walaupun cuma seorang anak. Dan Nabi Allah Ibrahim mengharapkan ini daripada Allah agar dimakbulkan oleh Allah permintaan dan hajat dia. Sebenarnya dalam perkataan ini mengandungi dua maksud. Satu yang sebenar, yang tersurat ialah sememangnya Nabi Allah Ibrahim menginginkan hal tersebut. Dia memang tak ada zuriat, dia memang tak ada anak, dan dia mengharapkan itu dari Allah. Dan maksud yang tersirat ialah bila anak ini lahir kelak, moga anak inilah yang akan menjadi pencetus kepada waris nasab dan keturunannya. Moga-moga lahir daripada keturunan anak dan cucu-cucu serta seterusnya menjadi di kalangan manusia-manusia yang soleh. Bukan setakat tu sebenarnya jawapan kepada kaum dia sebagai ganti kamu yang tak mau beriman dan kembali pada Allah. Moga-moga bila aku dah berhijrah kelak dapat anak yang baik, yang soleh, keturunan inilah yang akan menggantikan kamu yang tak mau beriman pada Allah ni. Itu sebenarnya dari sudut tersirat yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim meneruskan perjalanan. Sampailah ayat seterusnya, Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan berita gembira kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Bighulamin halim, dengan seorang anak. Dengan kalimah ghulam Al-Quran sebut, yang mempunyai sifat halim. Halim ni apa? Halim ni tu anak Ustaz Alim ada. Halim ni salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 kita duk baca tu ada Al-Halim. Apa maksud Al-Halim? Ada orang terjemahkan yang maha penyantun, yang maha lemah lembut. Tak kisahlah pemaknaan kita. Tetapi dalam beberapa pentakrifan ada yang menyebut Al-Halim ini sebagai dhabtun nafs wa hayhatihi an hayjanil ghadab, iaitu mereka yang dapat mengawal keadaan dan kelakuan dirinya, dapat membentuk sikapnya an hayjanil ghadab, ketika menggelegak api kemarahan. Orang yang punya sifat halim ni orang yang dapat kawal diri dia ketika mana marah datang, ketika mana stres datang, ketika mana tekanan datang, dia boleh kawal, dia boleh cover diri dia. Ni antara orang yang mempunyai sifat halim. Kalau kita tengok sifat marah sebagai contoh, amat menipu dan membohong kalau orang tu kata dia tak ada sifat pemarah, bohong. Sifat pemarah ni satu sifat yang Allah letak pada semua manusia. Bahkan pada para nabi dan rasul pun ada sifat marah. Cuma yang membezakan marah kita dengan marah orang lain ialah bagaimana seseorang tu dapat cover, bagaimana seseorang tu dapat mengawal kemarahan dia bila datang unsur-unsur tadi. Bila mari perasaan nak marah, bila mari stres, bila mari tekanan, yang membezakan kita dengan orang lain cara kita nak kawal.
Ada orang yang boleh kawal sepenuhnya. Memang benda ni siapa-siapa pun akan marah, tapi dia mampu kawal diri. Memang benda ni siapa-siapa pun akan stres, tapi dia mampu kawal diri. Ada orang yang jenis 50-50. Time-time tertentu memang dia marah sungguh. Time-time tertentu dia boleh kawal. Ada yang Allah letak barang dia tu power sangat, lebih sangat. Mari hal kecil pun apa ni mengarut, apa ni merapu, apa ni dia marah tu lebih. Dia tak mampu nak kawal diri dia daripada meluahkan kemarahan dia, meluahkan tekanan, meluahkan stres dia. Jadi Al-Halim ni ialah orang yang mampu kawal, mampu cover. Al-Halim, kita letak nama anak. Kalau hari ni orang letak Helmi pun kosa kata yang sama je. Halimi ke sama. Ada juga memaknakan Al-Halim ni sebagai isalatul fikr wa makarimil akhlak, iaitu orang yang mempunyai kematangan dalam berfikir, orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik, warahmah likulli makhluk, orang yang mempunyai ihsan, kasih sayang, belas pada setiap makhluk Allah. Itulah Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail alaihi salam yang dikurniakan sifat sedemikian. Dalam version agama kita sebagai contoh, dalam version agama kita tak jadi masalah hubungan tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Bahkan yang jadi permasalahan lebih besar dalam agama Samawi. Bila kita sebut agama Samawi, dia merujuk kepada agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Walhal kita tetap meyakini semua nabi sejak Adam sampai Muhammad hanya membawa agama Islam. Yang dinisbahkan pada agama Yahudi Nabi Musa, yang dinisbahkan kepada agama Nasrani Nabi Isa, itu penisbahan semata-mata. Tetapi semua para nabi ini tetap membawa jalan dan lorong yang sama, Islam. Version Islam tak jadi masalah. Di sisi Nabi Allah Ibrahim yang disembelih tu siapa? Yang disembelih siapa? Ismail. Tetapi di sisi Yahudi dan Kristian yang disembelih itu siapa? Yang disembelih itu siapa? Bukan Ismail, tapi anak seorang lagi, Ishak. Jadi bila Yahudi menganggap yang disembelih itu Ishak, Kristian yang menganggap disembelih itu Ishak, tiba-tiba Islam mari kata Ismail. Secara logika dan rasional, kita kata di luar lingkup keagamaan, bagaimana ini boleh berlaku? Kalau katalah semua para nabi dan utusan ini daripada Allah, Taurat, Injil, Zabur, Quran daripada Allah, pasal apa waktu turun Taurat Allah kata Ishak, waktu turun Injil Allah kata Ishak, bila mari Quran tukar Ismail? Tak apa betul ini. Pertukaran boleh berlaku secara tiba-tiba. Maksudnya siapa yang dah terpeleot, siapa yang dah terseleweng, siapa yang masih kekal dalam kebenaran. Untuk mendapatkan kepastian, kalau kita nak lawan, reverse balik, kalau kita bagi hujah Quran, sukar mereka nak terima. Bagi hujah hadis, lagi payah mereka nak terima. Ramai ni orang hak setakat percaya Quran tapi tolak hadis. Dia percaya Quran tapi dia tak mau terima hadis-hadis. Hatta Bukhari dan Muslim sekalipun dia tolak. Bahkan dia buat pertanyaan-pertanyaan yang menyindir. Adakah hari ini saya telah murtad? Bila saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada hari kiamat, cuma saya tak beriman kepada kitab dongeng Bukhari dan Muslim, adakah saya murtad? Ini kata-kata sindiran. Nak jawab apa tuan-tuan? Hak lain tu sama dah. Adakah kerana saya tidak beriman kepada kitab dongeng karangan manusia Bukhari dan Muslim, saya jadi murtad?
Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitabnya, saya beriman kepada Rasul, cuma saya tak ada agama. Adakah saya murtad? Sakit kepala nak jawab kan? Biarlah mereka. Baik, kembali kepada kisah Ibrahim tadi. Kalau kita melihat kepada anak-anak Ibrahim, kita rujuklah kitab Taurat mereka. Kitab Taurat disebut Taurat 5, Taurat Musa, Pentatokh, merujuk kepada benda sama. Hari ini kalau orang kata Taurat, dia, Taurat Musa, dia, Taurat 5, dia, Pentatokh pun dia. Why Taurat 5? Sebab ada 5 kitab besar dalam tu. The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Deuteronomy, the book of Numbers, tu dah 5 kitab. Taurat Musa sebab Taurat turun pada Nabi Musa. Dalam the book of Genesis, pasal ke-16, ayat ke-16, pemaknaan dia, Nabi Ibrahim dikurniakan seorang anak daripada isterinya Hagar. Who is Hagar? Hajarlah. Anak ini diberikan nama Ismail, dan waktu itu umur Nabi Allah Ibrahim 86 tahun. Daripada isteri Hajar dapat anak pertama nama Ismail, umur dia 86 tahun. Kalau ambil perkiraan ni boleh bayang tak? First son, anak lelaki pertama, waktu kita umur 86. Kira boleh berjalan, bertatih sikit, berlari sikit, 4 tahun kemudian umur kita dah 90, anak umur 4 tahun. Hari ni bawa berjalan pi taman, bawa berjalan pi pasaraya. Kalau ada kawan-kawan teguk yang umur kita 90 bawa budak 4 tahun, dia kata anak ke cucu dah. Kita 90 dah ni, bawa 4 tahun, kecicik dah. Anak ke tak? Bukan cucu ke ni? Dah, anak. Terkejut. Dia tak terkejut sangat tu mungkin. Anak hak bongsu kot ni, 4 tahun ni. Ada, ni anak sulung aku ni. Allah. Umur 90, anak sulung 4 tahun. Tapi itulah hakikat dia. Baru dapat anak walaupun dah lanjut usia. Anak pertama Nabi Allah Ibrahim tetap Ismail. Nak dapat gambaran seterusnya, buka the book of Genesis pasal ke-21 ayat yang ke-5. Dan kemudian dikurniakan seorang lagi anak daripada Sarah, isteri yang sulung, isteri yang pertama. Anak ini diberi nama Isaac. Who is Isaac? Ishak. Dan waktu tu umur Nabi Allah Ibrahim 99, 100 kurang 1. Kalau 99 baru dapat anak nombor 2 ni tak boleh nak bayang lah. Okey, biarlah tu. Poin dia sekarang, nak tahu beza Ismail dan Ishak, 99 tolak 86 keluar berapa? 99 tolak 86 keluar berapa? Lebih kurang 14 tahun. Maksudnya Ismail lebih tua daripada Ishak 14 tahun. Itulah beza, 14 tahun. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat Quran, ayat seterusnya tu kan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semalam aku bermimpi di dalam tidurku, diwahyukan oleh Allah, yang mana aku menyembelih kamu. Ni perkataan Nabi Ibrahim terhadap anak dia. Fanzur maza tara. Jadi apa pandangan kamu tentang hal ini? Ya abati, wahai ayahandaku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, jalankanlah apa yang diperintahkan terhadap. Kalau kita kira umur
waktu Ibrahim datang ke Mekah buat kali yang kedua. Ibrahim datang ke Mekah buat kali kedua, tengok anak ni dah besar dah, mungkin antara 15-16 tahun. Lepas tu Allah cerita pula wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti tu. Bangunkan kembali apa? Tapak-tapak asas Kaabah yang lama, bangunkan balik. Dulu Kaabah dah ada, tapi tapak asas Kaabah dah rosak dalam peristiwa banjir besar Nabi Allah Nuh. Tapak Kaabah ni dah hilang, tak dapat dikesan. Tetapi sejarah awal sebelum Nabi Ibrahim hantar Sarah dan Hajar dan juga anaknya Ismail, dah ada dalam pengetahuan kafilah-kafilah perdagangan yang sentiasa lalu lalang melewati kawasan tersebut. Dia dikenali sebagai satu tempat yang sedikit berpukit dengan tanah-tanah dan pasir yang agak kemerahan. Di situlah dahulu diceritakan oleh nenek moyang mereka bekas tapak satu rumah yang pernah dibangun oleh para nabi yang terdahulu. Jadi bila nenek moyang cerita macam ni, setiap kali mereka lalu melewati kawasan ni, kafilah-kafilah perdagangan, mereka berhenti. Mereka pi tempat yang agak tinggi dan berpasir merah tadi, mereka pohon hajat, mereka pohon doa dan sesuatu. Bagi mereka tempat ni dianggap keramat. Jadi setiap kali mereka berdoa, Allah bagi sesuatu atas doa mereka, seolah-olah berkesan dan dimakbulkan, dan tempat tu dikeramatkan. Jadi tempat itulah kemudian bila datang Hajar dan Ismail, dibangunkan kembali tapak Kaabah hari ini. Tapak Kaabah hari ini dibangunkan di situlah. Yang awal mendiami selepas Hajar dan Ismail ialah bangsa-bangsa Jurhum, bangsa-bangsa Arab yang lapis ketiga dah ni. Dan kemudian Nabi Allah Ismail pun berkahwin dengan salah seorang wanita daripada bangsa Jurhum ni lah, meneruskan legasi keturunan dia. Jadi Nabi Ibrahim datang bangunkan balik bersama anaknya Ismail. Jadi lepas tu terjadilah kes penyembelihan. Kita letaklah antara 16 ke 17 ke 18. Kalau kita ambil 17, kalau kita ambil waktu penyembelihan 17 or 18, 17 tolak 14 dengan umur adik dia. Kalau orang tu umur 17 tolak 14, adik dia umur apa? Betul? 3 tahun kan? Maksudnya kalau waktu tu Ismail 17, Ishak 3, Ismail 18, Ishak 4. Agak-agak ayat dan dialog yang Allah guna ni sesuai atau tidak untuk Nabi Allah Ibrahim berbicara dengan budak 3 atau 4 tahun. Sekarang ni bayangkan seorang budak 3, seorang budak 4 tahun. Wahai anakku, baru 3 tahun umur anak ni. Semalam bapak bermimpi, dalam mimpi bapak tu wahyu daripada Allah supaya menyembelih kamu. Apa agak-agak pandangan kamu? Lepas tu anak pun relax je jawab, ya Allah, wahai ayahandaku, wahai bapakku, tunaikanlah perintah apa yang diperintahkan Allah terhadap kamu. Sesuai tak dialog ni? Untuk Nabi Ibrahim ucap budak seumur 3 atau 4, itulah jawapan yang Nabi Ibrahim terima. Dari sudut rasional memang tak masuk akal. Tapi kalau Ismail sesuai atau tidak? 17 atau 18 untuk Nabi Ibrahim cerita tentang benda ni, itulah jawapan yang diterima. Sebenarnya apa yang cuba mereka selindungkan? Kenapa mereka nak sangat nafi dan kaburkan tentang Ismail? Satu poin yang sering diwar-warkan kerana Ismail akan melahirkan satu keturunan yang disebut keturunan Adnan, dan keturunan Adnan inilah yang akan melahirkan keturunan terakhir junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Tapi kalau kita tengok lebih awal, siapa sebenarnya yang suruh Ibrahim pergi hantar Hajar dengan Ismail di lembah yang gersang? Kes ni ada keterkaitan dengan Sarah kan? Mungkin kerana sifat kecemburuan. Dulu Sarah satu-satunya isteri Ibrahim,
walaupun lama kahwin tak dapat anak, tiba-tiba jadi kes yang Maharaja Mesir rampas Sarah tu. Semua orang tahu cerita tu. Kemudian bila habis, dia hadiahkan seorang perempuan kan. Hajar itulah yang dihadiahkan oleh Maharaja Mesir. Hajar ni pun khilaf, orang duk bergaduh pula. Hajar tu sendiri daripada keturunan keluarga Maharaja Mesir tu ke, ataupun orang yang tak terlibat dengan nasab keturunan keluarga Mesir. Dia tu keturunan raja-raja bangsawan ke, orang hak luar, hak kerja dalam istana je ke yang dihadiahkan. Bila kita kata contoh orang tu ada terlibat dengan kemaharajaan Mesir, anak beranak Raja Mesir, kita tahu Mesir selalu dinisbahkan dengan Fir'aun. Lepas tu dia buat pula soalan-soalan, ustaz, kalau lagu tu Nabi Muhammad ada keturunan Fir'aun, darah Fir'aun ke, sebab melalui Hajar tu, pening pula kita. Baik, biarlah tu. Lepas kahwin dengan Hajar, kemudian mengandung. Bayangkan isteri-isteri hak sulung ni, hak lama kahwin dengan suami tak dapat anak, tiba-tiba suruh suami suruh kahwin dengan perempuan lain, duk tak lama perempuan tu mengandung, kemudian dapat anak. Apa perasaan bini tua? Apa perasaan bini tua? Mestilah cemburu tak? Cemburu bukan apa, takut kasih sayang tu banyak melimpah hak di nombor dua tu lah. Dah dapat anak pun hak di nombor dua. Jadi Nabi Ibrahim hantar Hajar dengan Ismail, tempat yang gersang, tak ada orang, panas, kontang, payah makan, payah minum. Boleh bayang tak? Kita tak boleh bayang percaturan yang Allah letak. Kenapa tak diletakkan di satu bandar tertentu? Walaupun kita kata Nabi Ibrahim nak tinggal, sekurang-kurangnya bandar tu ada orang. Senang nak cari kerja, senang nak cari tempat tinggal, senang nak cari makan, senang nak cari minum. Ni tempat yang nothing. Tak boleh nak bayang perkiraan Allah. Sebenarnya sebenarnya Sarah risaukan satu benda. Kerisauan Sarah ni kita boleh rujuk dalam The Book of Genesis pasal 21 ayat yang ke-10. Usirlah wanita itu dan anaknya. Usirlah wanita itu dan anaknya, Hajar dan Ismail, kerana aku tidak mahu anak itu kelak akan menjadi apa dia? Penyambung hak warisan bagi Nabi Allah Ibrahim bersekali dengan anakku. Waktu tu Sarah dah dapat anak Ishak. Sebenarnya dia suruh pi jauh-jauh, dia tak mau hak pewarisan tu dua-dua ni dapat. Contoh bila Nabi Allah Ibrahim meninggal, hak pewarisan Ismail pun boleh, Ishak pun boleh. Jadi dia tak mau, dia nak biar dapat ke Ishak seorang je. Sebab ikut pada masa tu, abang yang sulung akan dapat 2 kali ganda, 2 kali lipat. Ismail akan dapat 2 kali ganda daripada hak pewarisan berbanding Ishak. Kita hari ni kalau ada 2 orang anak lelaki, kereta bapa 4 biji, dapat 2 biji seorang. Kalau dulu hak sulung 3, hak bongsu dapat 1. Leceh lah lagu ni. Jadi tak ada. Tapi dalam Deuteronomi kan, kitab Ulangan 21 pasal 21 ayat 15 hingga 17 jelas apa yang dibuat oleh Sarah ni amat bertentangan dengan ajaran Taurat. Tidak demikian. Tapi ini jelas bagi kita. Sebenarnya siapa? Sebenarnya Ismail. Walaupun kadang-kadang bila anda cari hadis, anda akan terjumpa hadis tu yang disebut yang disembelih Ishak. Ni bukan Taurat, ni bukan Injil, ni hadis kita. Saya pun confused kena cari orang-orang yang hebat hadis ni nak tanya. Pasal apa dalam hadis ni keluar Ishak yang kena sembelih, bukan Ismail? Adakah kesilapan pada penulisan, kesilapan pada rawi yang sebutkan sanad ni, yang sebutkan matan ni? Bagaimana? Anda pernah tak jumpa sebelum ni Bukhari atau Muslim, saya lupa, bila hadis cerita pasal sembelih tu yang keluar bukan Ismail, memang yang kena sembelih tu Ishak.
Sebab tu ada sebahagian ulama Islam berpandangan yang kena sembelih tu bukan Ismail tapi Ishak. Rasa macam tak pernah dengar ni lagu ni. Cuba cek balik. Okey, biarlah tu. Saya malas nak perhabis isu ni. Saya nak pergi kepada hijrah satu lagi. Sebab nak gabung ni kan. Nak perhabis ni. Tak, maksud saya nak teruskan cerita Nabi Ibrahim ke saya nak pergi kepada Nabi Muhammad lah ni. Ni nak cakapnya, habaknya tok dia dulu Ibrahim pernah melakukan hijrah. Kita ambil cerita sikit-sikit. Kemudian saya nak pergi kepada satu topik lagi, iaitu hijrah cucunda beliau pula, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu nak tengok jam lah. 10.24. Sampai pukul berapa boleh pergi? 11. Oh, 11. Saya habak dah kat tadi kan. Lebih masa seminit RM10. Saja je tu. Dah. Okey. Bila sebut hijrah Nabi Muhammad, nak mai dah. Selalu seluruh umat Islam sambut pada Muharram lah. Jadi ada juga sebahagian netizen, masyarakat di luar sana yang mempersoalkan yang sebenarnya bila mereka baca dalam kitab-kitab, mereka baca dalam buku-buku, yang Nabi Muhammad ni ada kata berhijrah di hujung bulan Safar, ada kata berhijrah awal Rabiul Awal, tapi pasal apa kita sambut hijrah pada bulan Muharram? Why? Anda tahu ke sebab dia? Baik, betul. Hak mereka sebut tu betul. Ada riwayat yang Nabi berhijrah akhir bulan Safar, dan sememangnya ada yang sebut awal Rabiul Awal, tapi isu Muharram tu banyak pertikaian, banyak perselisihan, banyak pendapat-pendapat ulama. Dan hal ni berlaku pada zaman pemerintahan Saidina, bila perletakan tarikh Hijriah, Saidina Umar kan. Saidina Umar ni perasan satu benda. Bila mana dia terima satu surat daripada gubernur dia di Basrah. Zaman pemerintahan khalifah dulu ada gubernur-gubernur tertentu di wilayah-wilayah. Ada di Kufah, ada gubernur di Yaman, ada gubernur di Syam, ada gubernur di Basrah, ada gubernur. Salah seorang gubernur dia di Basrah tu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang suara dia ni macam suara seruling-seruling Nabi Allah Daud. Maksudnya suara dia tu sedap, lunak macam Nabi Allah Daud. Siapa dia? Siapa dia sahabat yang dikurniakan suara yang sedap? Dia pernah jadi delegasi bagi pihak Saidina Ali dalam majlis tahkim perang Siffin. Perang Siffin, Ali dengan Muawiyah. Yang jadi duta belah Muawiyah Amru bin Al-As. Yang jadi duta belah Ali siapa? Untuk majlis tahkim tu Sayyidina siapa? Nenek moyang Asy'ariyah ni lah, Abu Hasan Asy'ari tu siapa dia? Nenek moyang dia sahabat Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari dia gubernur Umar di Basrah. Dia hantar balas, dia nak balas surat Umar. Umar hantar surat kat dia, dia balas surat. Dia tulis di atas tu, ini adalah balasan surat daripada Khalifah Umar yang tidak ada tarikh dan tanggal. Dia buat ayat lagu tu. Umar hantar surat kat dia tu tak ada tarikh, tak ada hari bulan. Jadi dia kata ini adalah balasan surat Khalifah Umar yang tidak ada tanggal, tidak ada tarikh. Lepas tu cerita dia. Jadi bila Umar tengok tu, dia terfikir sesuatu. Ni surat aku pernah hantar pada orang tapi tak pernah bubuh tarikh. Jadi orang tu balas dengan ayat macam ni, terfikir untuk letak satu tarikh penanggalan bagi orang-orang Islam. Lalu dipanggil sahabat-sahabat. Walaupun dalam mesyuarat tu ada nak letak bulan Rabiul Awal sebab Nabi betul-betul hijrah Rabiul Awal, ada nak letak bulan Ramadan sebab nak sabitkan dengan kemuliaan Ramadan. Tapi Umar sendiri lebih selesa untuk letak Muharram. Macam-macam lah sebab. Ada dalam kitab sebut bagi Saidina Umar sebab satu ni antaranya dia ada 3 sebab je. Sebab pertama, bulan Muharram ni salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram.
Bulan haram dalam Islam ni ada 4. Sebut satu bang, bulan apa? Salah satu bulan haram. Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram dan Rejab. Tu satu poin. Poin yang kedua, ni lebih kepada pandangan Saidina Umar, dia ambil Muharram sebab bulan Muharram ni orang baru balik daripada buat ibadat haji. Jadi seolah-olah orang baru balik buat ibadat haji ni orang yang sudah dibersihkan daripada kotoran-kotoran dosa sebelum ni, orang yang dah jadi manusia baru. Dan ini disamakan dengan konsep hijrah tu sendiri, untuk menjadi satu manusia baru selepas penghijrahan. Dan yang nombor 3 tu memanglah Nabi Muhammad tu dia punya niat tu nak berhijrah sebenarnya sejak Muharram lagi. Sejak Muharram lagi Nabi Muhammad nak berhijrah. Tapi di akhir Muharram, awal bulan Safar, Rasulullah minta sahabat-sahabat yang berkemampuan hijrah dulu. Ramai dah sahabat di hujung Muharram berhijrah. Memang hijrah berlaku pada bulan Muharram, walaupun bukan pada batang tubuh Nabi. Akhir sahabat pi, bulan Safar ada sahabat pi. Nabi ni antara yang terakhir dah. Ada lagi lah Sayyidina Ali bawa ahli keluarga Nabi, Sayyidina Ali bawa ahli keluarga Sayyidina Abu Talib yang last tu. Itu berlaku. Sebab kes penanggalan ni juga pernah disebut oleh Rasulullah sebenarnya. Rasulullah pernah minta Sayyidina Ali pada hayat baginda pada tahun ke-5 hijrah. 5 tahun selepas hijrah, Rasulullah minta Sayyidina Ali tulis surat pada penduduk-penduduk di Najran. Lepas tu Ali tanya nak tulis macam mana? Dia punya tarikh 5 tahun selepas hijrah. Rasulullah suruh tulis macam tu. 5 tahun selepas hijrah. Ini menunjukkan Rasulullah tu nak suruh dah sahabat membuat penanggalan tu, walaupun tidak secara khusus, cuma umum 5 tahun selepas hijrah. Bermaksud Rasulullah duduk di Madinah tu dah 5 tahun dah. Walaupun penanggalan takwim al-hijri yang kita terima hari ni pada zaman Sayyidina Umar. Tu biarlah, tu khilaf biasa je. Okey, nampak Okey. Sekarang ni bila kita tengok dua perjanjian, satu perjanjian Aqabah 1 dan kedua perjanjian Aqabah yang kedua, ini adalah hasil daripada Rasulullah menyebarkan dakwah, bertabligh. Ada disebutkan Rasulullah selalu berada di Mina pada musim-musim orang luar datang buat haji. Orang datang buat haji, ni satu advantage, ni satu peluang. Bila mana sebelum ni Rasulullah kena berdakwah secara bertahap, senyap-senyap, sunyi-sunyi, sembunyi-sembunyi. Allah buka step dan period yang kedua, dakwah secara terang. Rasulullah dah tunaikan tanggungjawab dia sebagai pendakwah. Cerita kat orang tu, cerita kat orang ni, dakwah orang tu, dakwah orang ni, sebar orang tu, sebar orang ni. Dan Rasulullah melihat satu peluang lagi, iaitu dengan setiap tahun datangnya jemaah-jemaah haji. Jadi inilah peluang dia nak mendakwahkan Islam ni dengan lebih luas kepada orang yang selain tinggal di bumi Mekah. Mari contoh orang belah ni cerita pasal Islam, depa nak tak nak nombor 2. Mari orang hak belah ni cerita pasal Islam, mari orang dari arah ni cerita pasal Islam. Itulah yang Rasulullah buat. Waktu Rasulullah duduk di Mina, sampai satu tahap mari Abu Lahab and the gang. Abu Lahab and the gang memang duk jaki dah apa yang Nabi Muhammad buat, walaupun dia tahu tu anak saudara dia tu. Muhammad tu anak saudara Abu Lahab. Tapi sebab Muhammad buat ni di luar kebiasaan, bawa agama baru yang dianggap sesat di sisi mereka, yang dianggap mencabar kepercayaan nenek moyang mereka sebelum ni, mencabar patung-patung berhala dan khurafat-khurafat mereka. Jangan ikut dia ni, jangan dengar kata dia, dia pembohong, dia penipu, pendusta. Malah ditaburkan dengan pasir-pasir dan debu kepada Nabi Muhammad. Sampailah Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah
yang akan menjaga dan mengawasi kamu daripada kejahatan-kejahatan manusia. Lepas turun ayat ni, seolah-olah Nabi termotivasi dengan ayat ni bahawa Allah yang akan jaga beliau daripada segala mara bahaya dan kemungkinan daripada tangan-tangan manusia yang berniat jahat. Lalu dia teruskan sebaran dakwah, sebarkan Islam ni tanpa rasa terganggu dan tergugat. Dengan dorongan ayat tadi, sampailah akhirnya secara ringkas berlakulah satu mesyuarat tergempar, mesyuarat besar yang berlaku pada hari Sabtu kitab sirah sebut, akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad. Hari Sabtu akhir bulan Safar, bertempat di mana? Di Darun Nadwah. Di sinilah tempat meeting-meeting penting kepala-kepala dan pemuka-pemuka Quraisy. Yang mana kenapa mereka mesyuarat? Sebab bila ada di antara sahabat-sahabat yang lebih awal mula meninggalkan Mekah, jadi mereka duk melihat banyak dah rumah orang-orang Islam yang mereka lalu ni kosong. Contoh sebelum ni duk lalu ni rumah Ali, contoh duk lalu ni rumah Abu, contoh duk lalu ni rumah Yusuf. Tapi duk lalu-lalu ni Abu pun kosong dah rumah, Yusuf pun kosong dah. Sahabat-sahabat yang berhijrah lebih awal. Jadi nampak lengang. Nampak lengang. Kalau kita tu satu kegembiraan. Tu satu kegembiraan dah, mereka juga tahu bahawa Nabi nak melakukan hal yang sama. Muhammad ni pun nak macam sahabat dia, nak berhijrah, nak keluar daripada Mekah. Sepatutnya ini satu kegembiraan. Kalau kita ni memusuhi Muhammad, kalau kita tak gemar dan tak suka kepada Muhammad, bukankah ini satu kegembiraan? Bukankah dialah yang paling dibenci dalam kampung ni? Dia yang paling kita tak suka dalam kampung ni. Dia yang paling kita jaki dalam kampung ni. Tiba-tiba sahabat dia dan dia nak keluar. Patut happy lah. Hak ni lah kepala aku serabut ni, dia nak keluar. Allah, Alhamdulillah, patut lagu tu. Dialah yang nak akan hijrah, patut gembira. Hak kita duk serabut selama ni dalam kampung kita, dia nak keluar, patut happy. Tapi kenapa nak buat mesyuarat juga? Sebab mereka memikirkan benda lain di sebalik itu. Mereka memikirkan bahawa Muhammad ini akan hidup merampat. Muhammad ini akan tak ada arah tuju bila keluar daripada bumi Mekah. Tetapi mereka tak silap percaturan tentang Muhammad. Mereka fikir jauh. Mereka berfikir Muhammad tidak akan ada saudara mara dan sahabat-sahabat di Madinah. Tetapi mereka tahu tentang perjanjian Aqabah. Mereka tahu perjanjian Aqabah 1 dan 2. Bahawa sahabat-sahabat Ansar di Madinah akan memenuhi segala keperluan sahabat-sahabat Muhajirin ni kelak. Dan tak perlu pembuktian apa-apa lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengesahkan tentang keikhlasan sahabat Ansar menyantuni sahabat-sahabat Muhajirin bila mereka berhijrah. Hak tak ada rumah, diberi rumah. Hak banyak tanah, berkongsi tanah. Hak banyak duit, berkongsi duit. Hak suka berniaga, dimodalkan. Hak suka bercucuk tanam, diberi haiwan-haiwan ternakan dan biji-biji benih. Sampai ada riwayat yang menyebut hak isteri ramai. Isteri mungkin ada 4, kawan hak berhijrah daripada Mekah tinggal bini, tak ada bini. Dia rela ceraikan bini dia bagi pada sahabat Muhajir. Hak lain mungkin kita boleh buat. Hak ni mampu tak agak-agak kalau hari ni? Rumah saya, rumah sewa 13 biji. Muhajirin nak datang, ambillah 10 biji. Kereta ada 4, ambillah 2 biji. Tanah ada 14 bidang, ambillah 10 bidang. Bini ada 4. Bak bini ni payahlah nak bagi kat orang tak. Itu berlaku. Satu, Nabi Muhammad akan disokong. Satu lagi, mereka tak lupa Nabi Muhammad ada keluarga besar di Madinah. Keluarga Bani Najjar. Who is Bani Najjar? Yang Nabi singgah sementara di rumah sahabat dia di Madinah tu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu adalah ketua Bani Najjar. Apa hubungan Rasulullah dengan Bani Najjar?
Bukankah tok nenek moyang dia dulu Bani Najjar? Tapi Bani Najjar duduk Madinah. Bukankah keluarga Nabi duduk Mekah? Ingat tak, tok Nabi dulu ada seorang nama Hashim. Ada seorang nama Hashim kan. Hashim ni dia dah ada isteri, duduk di Mekah, anak lebih kurang 6 orang. Isteri pertama Hashim. Hashim ni macamlah kabilah nenek moyang mereka dulu yang sifat dia suka berniaga. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ni dah memang terkenal dengan aktiviti perdagangan dan kafilah perniagaan. Musim sejuk ke musim panas ke, utara ke selatan, Syam ke Yaman, ni standardized bagi mereka. Jadi satu ketika ada dalam beberapa kitab menyebutkan dia kena pergi ke Syam. Hashim ni kena pergi ke Syam. Dia ketua kan. Nak pergi ke Syam ni bukan berniaga, tapi ada MOU, perniagaan dengan orang-orang Rom. Bukan berniaga, tanda tangan, adalah perikatan tangan. Dia kena pergi ke Syam. Syam belah atas kan, Syria lah ni. Jadi bila dia daripada Mekah naik ke utara, dia singgah di Madinah. Masa tu belum nama Madinah lah, Yathrib. Jadi duduk di situ, dia berkenan dengan seorang wanita. Jadi dia kahwin dengan seorang perempuan. Keluarga di Mekah tak tahu lagi ni lah. Daripada Mekah singgah di Madinah, kahwin duduk beberapa lama. Dia pun tinggal isteri dia, pergi ke Syam. Habis MOU, balik sampai dekat dengan Gaza, Palestin, dia meninggal dunia. Dia meninggal, Hashim meninggal di Palestin. Bini hak dia tinggal hak baru ni kemudian mengandung. Bayangkan keluarga di Mekah tak tahu ni, suami ni dah tengah perjalanan tadi kahwin. Lepas tu bini dia tu mengandung, last kali beranak. Anak yang lahir tu lelaki diberi nama Syaibah. Syaibah anak lelaki tu. Jadi sepanjang Hashim tak ada, dia ni ketua macam Abdul Muttalib dulu, ketua wali kota Mekah. Jadi yang ganti tu adik-beradik dia, Muttalib sementara. Hashim tak ada, adik-beradik dia Muttalib ganti. Jadi lama Muttalib duk memerintah ganti abang dia Hashim ni, tiba-tiba dia dapat dah berita bahawa abang dia tu pernah kahwin lain dan dia ada anak saudara nama Syaibah duduk di Madinah. Baru tahu keluarga ni. Dia pun nak pergi carilah anak saudara dia ni, anak abang dia ni, anak Hashim. Pi jumpa, dan wanita tu ialah kabilah Bani Najjar. Ni hubungan dia. Jadi tengok kepada anak ni, dia sebut dekat kakak ipar dia lah, kira tu bini nombor 2. Dia nak bawa balik anak ni, Syaibah ni, nak bawa balik ke Mekah. Sebab bila dia tengok karakter anak Hashim hak duduk di Mekah dengan anak ni hak duduk di Mekah tu, tak ada karisma nak jadi pemimpin, ganti bapak dia Hashim. Tapi aku tengok anak ni, anak ni aku boleh didik, aku boleh latih dia boleh ganti bapak dia Hashim kelak. Dia nak minta keizinan, enggak kawan tu pula baru janda. Bukan barulah, anak dah besar, janda. Lepas tu anak seorang tu, bayangkan nak lepas tu. Aku ada anak lah seorang ni, anak abang hang tu ramai dah kat Mekah contoh. Nak lepas pula ni, adik ipar anak ni nak balik. Tapi atas dasar benda-benda tadi, teraju dan tampuk kepimpinan, dengan berat hati pilah. Tapi jaga dia elok-elok. Dia pun bawa balik Syaibah ni. Bila dia nak masuk dalam kota Mekah tu, sebab dia kan ketua wali ganti Hashim, jadi orang duk tunggu. Ketua keluar pun orang tahu, ketua nak balik pun orang tahu. Macam kita hari ni lah, Perdana Menteri melawat Rusia. Bila Perdana Menteri nak sampai airport KLA, tak ada orang tunggu ke? Tak ada orang tunggu ke Perdana Menteri nak balik hari ni daripada? Adalah 2-3 orang pegawai tu, pegawai ni tunggu Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pergi mana-mana pun, time dia nak balik tu mesti ada berapa orang pegawai duk tunggu dah airport. Standard lah. Bila masuk tu, dia naik unta. Dia letak Syaibah anak saudara dia ni di belakang. Dia duk bonceng Syaibah ni. Jadi orang lain tak tahu pasal Syaibah. Jadi bila masuk, dia ingat ketua dia Muttalib ni pergi ke mana-mana tempat, balik beli hamba baru. Beli hamba baru, balik hamba. Jadi bila tengok belakang, itulah dia sebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib tu. Sebenarnya nama tok Nabi Abdul Muttalib ni lah dia. Syaibah is the grandfather of Nabi Muhammad. Syaibah itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bukan nama betul.
Tu nama yang terhasil daripada peristiwa ni lah. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Syaibah tu nama dia sebenar. Syaibah tu apa? Syaibah uban kan? Uban. Sebab dia lahir tu ada uban dah. Syaibah lahir masa kecil tu ada beberapa uban. Betul mak dia letak nama Syaibah. Kan ada hadis Nabi tentang Syayyabatni 6 surah. Nabi sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan rambut aku ni cepat berubah kan. Maksudnya ayat-ayat dalam tu ayat-ayat yang power gila punya. Siapa baca tu menakutkan, menggerunkan tentang hukuman-hukuman dan azab Allah. Sampai Nabi pun sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan aku berubah. Jadi tok Nabi ganti. Jadi keturunan ni sebenar no, mak dia Bani Najjar. Sebab tu bila Nabi pergi ke Madinah tak ada masalah. Bani Najjar sambut dan Nabi duduk dengan keluarga Bani Najjar. Yang mereka bimbang bila Nabi duduk di sini ada sambutan, ada sokongan, ada dukungan, takut Nabi jadi kuat. Bila Nabi kuat, dia datang balik ke Mekah, teng kalah kita. Lagu mana? Mampu. Tengok. Cerdik juga dia. Jadi dia bimbang hak ni. Jadi sebelum apa-apa, mesyuarat, meeting. Kalau Muhammad nak pi Madinah tak balik-balik, itu good. Tapi takut dia kuat, dia balik mai sini habis. Lawan kita balik. Jadi nak buat macam mana? Mesyuaratlah. Hak kata hari Sabtu hujung bulan Safar. Dalam mesyuarat ni ada lebih kurang 100 orang lebih. Terdiri daripada pemuka-pemuka dan kabilah Quraisy, macam-macam kabilah lah. Hak kepala-kepala pengat ada Abu Jahal, ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dan nama-nama besar lain. Semua kabilah-kabilah yang terkenal di Mekah dipanggil kecuali 2 saja. Hak tak panggil, hak dekat hubungan dengan Nabi, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, dia tak panggil. Selain pada Bani Hashim, selain pada Bani Muttalib, semua kita panggil. Hantar seorang atau 2 orang wakil yang mereka percaya. Kalau contoh kita di mana sekarang? Laguna. Okey, mesyuarat akan diadakan di Komta. Minta orang Laguna cari seorang atau 2 orang hak dia percaya, hantar mesyuarat Komta hari Sabtu ni. Jadi kita pun meeting. Siapa agak-agak orang Laguna kita boleh harap? Contoh kita ambil lah abang ni. Semua setuju lah, kita hantar dia. Abang ni hantar pergi Komta. Hak bahagian lain pula, Al-Ustaz. Siapa kita nak hantar pergi Komta ni? Hantar seorang. Hak bahagian ni hantar seorang. Orang-orang dipercayai. Bila duduk dalam tu, seorang saja Bani Hashim dipanggil, iaitu pak saudara dia lah, Abu Lahab. Abu Lahab dipanggil bukan atas kota Bani Hashim, walaupun dia Bani Hashim, tapi atas kota Abu Lahab sendiri. Sebab dia tu orang kuat lawan Nabi. Walaupun dia Bani Hashim, dia dipanggil bukan kota Bani Hashim, kota Abu Lahab. Bila nak start mesyuarat, ada riwayat menyebutkan datang seorang tua. Datang seorang tua yang mereka semua ni tak kenal orang tua ni. Tak kenal pun siapa dia ni. Bila ditanya dia kata apa? Aku adalah ketua kabilah Bani Najjar. Ketua kabilah Bani Najjar. Najjar ni tahu tak? Ada hadis Nabi sebut pesan Najjar kan? Di bumi Najjar ni nanti akan keluar apa? Akan keluar fitnah 2 tanduk setan. Di bumi Najjar ni akan keluar fitnah tanduk setan. Tak tahulah setan mana nak keluar kot tu. Najjar lah ni kita cari-cari dah pi Arab Saudi, mana Najjar, mana Najjar, mana Najjar. Jumpa tak Najjar? Pernah dah ada orang pi nak cari di mana bumi Najjar. Najjar hari ni dah bertukar rupa dah. Dia dah jadi ibu kota Arab Saudi. Di mana Najjar, itulah Riyadh. Okey. Dia minta nak masuk. Abu Jahal keluar. Soal selidik. Tak ada kena mengena pun dengan orang Mekah. Dia ni duduk di Najjar. Tiba-tiba mari nak masuk mesyuarat, mari nak masuk meeting. Dia kata walaupun aku tak ada kena mengena, tapi aku amat membenci Muhammad. Aku tak suka dengan Muhammad. Dah banyak cerita pasal Muhammad. Kalau ada mesyuarat, aku nak bagi juga pendapat aku dalam meeting.
Jadi bila disoal, Abu Jahal takut dia tu spy, pengintip Muhammad. Takut Muhammad hantar, masuk tu nak tahu dia nak buat apa. Bincang-bincang, tilik punya tilik, tengok punya tengok. Bukan ni, tak ada kena-mengena pun dengan Muhammad. Minta tanya orang lain, lagu mana ni nak masuk mesyuarat juga ni? Bukan geng kita ni. Bagilah masuk. Bagi masuk. Riwayat tu menyebut jangan terkejut. Sebenarnya tu bukan orang. Tu bukan manusia. Dia adalah orang yang sama. Minta Hawa dulu makan buah terlarang. Itu adalah iblis. Tu setan. Menyamak sebagai ahli mesyuarat, masuk sekali. Memang banyak pandangan. Tangkap Muhammad, ikat Muhammad, kurung Muhammad, dubuh dalam penjara, jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar mati lagu tu. Ada yang sarankan bila Muhammad keluar, kita ikut dia sampai tempat sunyi, lorong sunyi, kita tabuh dia, bunuh dia, biar orang tak tahu pun. Siapa, kalau jumpa mati pun orang tak boleh tahu siapa yang bunuh dia. Banyak. Tapi yang dipersetujui, last sekali macam mana? Kepung rumah dia, kita akan bunuh dia. Dan 50 orang diminta. Daripada setiap kabilah tu 50 orang ksatria dan pendekar mereka. Tujuan buat 50 orang, seorang daripada satu kabilah, tak mau kabilah Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni lawan balik. Kalau kita ambil seorang, dia jadi payah. Contoh kita nak bunuh ni Bani Sahmin. Tugas Bani Sahmin bunuh Muhammad. Takut bila bunuh, dua Bani ni Hashim dengan Muttalib pi lawan Bani Sahmin. Jadi bila kita ambil seorang-seorang 50 Bani, kalau dia pun nak lawan pun 50 Bani terlibat. Jadi hampalah, gagah belah kita. Kalau dia nak perang pun kena perang lawan 50 Bani ni. Sebab seorang-seorang terlibat semua, bukan satu kaum. Jadi tujuan betul-betul nak dibunuh 5 orang. Betul-betul akan buat kerja pembunuhan. Dan seorang ni akan bayar dengan imbuhan 1000 dinar. 1000 dinar seorang pembunuh. Jadi kena sedia 5000 dinar. Okey, selesailah situ senang. Berita mereka ni duduk mesyuarat, tak ada siapa tahu. Ni secret society punya mesyuarat ni. Tak ada siapa tahu. Tetapi Tuhan yang menjadikan segala-galanya, itulah yang memberitakan kepada junjungan besar tentang perancangan mereka. Rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir itu berperancangan terhadap kamu wahai Muhammad, liusbituka, sama ada mereka nak melukai kamu, au yaqtuluka, sama ada mereka nak membunuh kamu, au yukhrijuka, sama ada mereka nak mengusir kamu. Wa yamkuruna Allah, mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya yang mereka lakukan. Jibril datang habaq wahyu ni pada Nabi. Apa yang mereka nak buat pada Nabi? Inilah kata conspiration. Bahasa dulu agenda, bahasa dulu perancangan. Ni adalah konspirasi. Tapi alhamdulillah, apa yang berlaku pada Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad, Allah bagi tahu. Nas jelas Quran dengan hadis. Tapi adakah hari ini kita beranggapan selepas Rasulullah meninggal, iblis dengan kuncu-kuncu dia tak ada konspirasi dah? Adakah iblis pun, Muhammad pun dah tak ada, dia pun Nabi yang terakhir, peluang untuk aku bertaubat dan jadi baik ni, inilah peluang terbaik. Habis dah Nabi. Jadi aku pun letih dah ni, kok peluang bertaubat ni boleh masuk syurga ke apa? No. Konspirasi tetap akan berlaku, agenda iblis tetap akan berlaku, penyesatan terhadap manusia. Ni janji dia pada Allah, aku akan menyesatkan Bani Adam sampai hari kiamat. Baki lagi apa yang berlaku selepas ketiadaan Nabi Muhammad, kita kena kaji dan fikir sendiri. Tak ada orang nak bagi tahu dah. Hak berlaku pada Nuh dulu, Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad. Hak berlaku pada Nabi Hud, Allah bagi tahu. Hak pernah berlaku pada Nabi Sulaiman, Allah bagi tahu. Pernah berlaku pada Nabi Muhammad, Allah bagi tahu. Nabi dah habis. Apa yang iblis buat dah ni, siapa nak bagi tahu? Tak ada wahyu dah akan turun.
Kita sendirilah berpandukan hak Nabi tinggal ni, Quran dan hadis dia, untuk mengawasi diri kita sendiri. Yang penting konspirasi akan terus berjalan. Cara dan bentuk wallahu alam. Tak cukup dengan wahyu tadi. Satu berita gembira untuk Nabi Muhammad. Allah dah sampaikan berita, dah sampai masanya untuk Rasulullah berhijrah. Apa kata Jibril selepas menyampaikan wahyu tadi? Ya Rasulullah, la tabit hadhihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alayh wa inna Allah ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Wahai Rasulullah, la tabit hadhihi al-lailah, malam ini jangan sesekali kamu tidur, ala firashika alladhi kunta tabitu alai, di atas tempat tidurmu yang sering dan biasa kamu tidur tu. Malam ni jangan tidur. Wa innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan arahan dan perintah kepada engkau supaya keluar berhijrah ke bumi Madinah. Dah sampai waktu dia. Berita ni penting. Dalam keadaan panas yang menyengat, Rasulullah keluar daripada rumah, tutup kepala, tutup muka, keluar nak pergi rumah sahabat dia, nak bagi tahu dah sampai masa dah Allah perintahkan berhijrah. Dia pergi rumah Saidina Abu Bakar, ketuk pintu kuat. Abu Bakar ada. Bila buka terkejut, sebab Abu Bakar tahu ni bukan kebiasaan bagi Rasulullah datang ziarah rumah sahabat dia dalam waktu-waktu macam ni, waktu panas, waktu tengah hari. Mesti ada benda besar. Dia persilakan Rasulullah masuk. Rasulullah bagi tahu berita gembira, innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi keizinan kepadaku untuk keluar dan berhijrah. Dengar berita ni happy. Apa jawapan Abu Bakar? As-suhbatu ya Rasulullah, berteman dengan aku, bersahabat dengan aku dalam perjalanan ni wahai Rasulullah, tu permintaan pertama. Dengar saja kata Allah perintah berteman dengan aku nak jadi sahabat kamu dalam perjalanan ni, tu permintaan. Apa jawapan Rasulullah? Na'am biiznillah, ya, dengan izin Allah. Tengok apa yang Abu Bakar dah buat. Dengar saja, itulah kegembiraan dia. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Bakar menggunakan seluruhnya potensi yang dia ada di dalam membantu Rasulullah. Bukan setakat potensi dia, malah dia mengerahkan keseluruhan potensi ahli keluarga dia. Anak dia Abdullah bin Abu Bakar telah diarahkan untuk mencari berita. Sepanjang dia bersembunyi dengan Nabi dalam gua, dia arahkan Abdullah ni pergi ke kota-kota Mekah dan tempat-tempat strategik. Dengar apa yang pemuka-pemuka pembesar Quraisy duk sembang pasal Nabi dan bapa dia. Pergi dengar Muhammad macam ni, Abu Bakar macam ni. Petang tu balik bagi tahu. Tadi kat kota Mekah dia duk cakap macam ni, depa cakap macam ni. Bawa berita. Dia guna potensi Abdullah untuk tu. Asma, mengandung Asma, bawa makanan, bawa minuman. Petang hari berjalanlah kedek. Nak panjat bukit tak boleh. Macam kita lah, bawa makanan, bawa minuman. Hak jalan straight okey. Tapi nak panjat bukit, kita hak tak ada makanan pun nak guna tangan pegang bukit ni, makanan duk tangan. Nak macam mana? Lalu dia koyakkan kain dia. Dia ikat di pinggang. Satu untuk ikat makan, satu untuk ikat minum. Sebab tu dia digelar Zatun Nitokin, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Kita hari ini bukan Zatun Nitokin, Zatun Nikotin. Banyak sangat makan nikotin. Pemilik nikotin ni Zatun Nitokin, mengandung ni. Bayangkan berjalan dah lah jauh nak sampai Jabal Nur, Bukit Sur. Lepas tu nak naik lagi, duduk di situ sampai tengah malam, hampir-hampir nak subuh, baru balik dengan Abdullah, adik-beradik dia.
Lepas tu nak bagi hilang tapak tu, pembantu Abu Bakar kan, hamba Abu Bakar, Amru bin Fuhairah, akan bawa kambing-kambing tu ikut jejak tadi. Jadi kambing tu menghilangkanlah tapak mereka duk pimai tu. Jadi orang tak perasan. Potensi dia guna sepenuhnya ahli keluarga dia untuk bantu Nabi. Bahkan pernah berlaku kan sebelum hijrah dia dah habis 35,000 dirham untuk dakwah, dan kali ni dia bawa 5,000 habis. Dia bawa sekali dengan Nabi ni 5,000 dirham habis. Kan Nabi pernah tanya dia, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu di Mekah? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Itu jawapan. Tak tinggal apa, tapi dia meninggalkan cucu, meninggalkan anak-anak yang cerdik, pintar. Bila mana mereka dah berlalu, datanglah Abdullah bin apa ni? Allah. Bukan Abdullah bin ni bapa Abu Bakar buta tu kan. Bapa Abu Bakar ni buta, tapi dia ni tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Dah dengar bapa ni tinggal anak, nak pi lah jenguk cucu. Asma, Abu Bakar, bapa kamu dah tinggal kamu ni, ikut Muhammad pi berhijrah, dia tinggal apa kat kamu? Tinggal duit ke, berapa ringgit, berapa dirham, berapa dinar. Cucu ni cerdik, dia pi ambil uncang, dia letak batu-batu. Jadi bila tok tanya, dia buat kereceh. Banyak bapak tinggal. Nasib baik tok buta. Kalau tok tak buta, tak boleh buat benda macam ni. Jadi sebab tok buta, tak apalah, banyak bapak kamu tinggal. Cerdiknya anak, walaupun tak ada apa. Rasulullah pernah bagi pada sahabat dia, Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, bukan? Dulu pernah sahabat yang sasaran. Dua-dua Nabi doa ni untuk Sa'ad. Satu ketika Sa'ad jatuh sakit. Susah aku untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya takut time nak meninggal tu jadi payah. Harta banyak ni. Jadi aku nak sedekahkan harta ni pada jalan Allah, wahai Rasulullah. Dia kata, macam mana pendapat kamu kalau aku nak sedekah semuanya? Aku nak sedekah habis harta aku ni. Nabi kata, tidak, jangan lakukan demikian wahai Sa'ad. Bagaimana dengan 3/4? Tidak, jangan demikian wahai Sa'ad. Bagaimana dengan separuh? Kalau aku nak derma, nak sedekah separuh? Tidak, jangan wahai Sa'ad. Bagaimana dengan 1/3 wahai Rasulullah? Itulah sebaik-baiknya wahai Sa'ad. Bagi semua macam Rasulullah tak berkenan. 3/4 tak berkenan. Setengah tak berkenan. 1/3, itulah Rasulullah setuju. Inilah keluar hadis yang Rasulullah masyhur tu kan. Engkau meninggalkan anak dan isteri kamu, ahli keluarga kamu dalam keadaan mampu dan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan fakir, miskin dan meminta-minta daripada orang lain. Tinggal ahli keluarga dalam keadaan mampu dan kaya lebih baik meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin dan meminta-minta pada orang. Jadi menerusi peristiwa jahitan di antara sorban dan jubah Osman. Padahal Osman ni orang yang mampu pakai jubah baru, hak tak berjahit, hak tak tembus. Tapi sebab apa? Dia nak tiru karakter Saidina Umar hak sebelum ni zuhud. Dia pakai macam tu. Dia cuba tiru. Dia nak jadi Umar memang tak mampu dah. Begitu juga Umar nak jadi Osman pun sama. Jadi pakailah kasut hak saiz yang sesuai dengan kita. Jangan pakai kita kaki besar nak pakai saiz kecil, dia menyakitkan. Jangan hak kaki kecil nak pakai saiz besar, dia jadi susah payah. Pakai ikut saiz kita. Jangan tiru saiz orang. Mentang-mentang nampak hebat dia ni saiz 6, kita saiz 7. Lepas tu duk, aduh sakitlah nak bergaya punya pasal nak tiru orang saiz 6, kita 7. Aduh jalan putih. Aduh payah. Menyakitkan kita. Kalau hak kaki kecil nak hak kaki besar, nak lari pun payah, nak berjalan pun tercabut. Pakai hak sesuai dengan saiz. Hak kita nak tiru orang pakai kayak 7 tu, kita saiz 6, dia saiz 7. Hak nak tiru karakter dia, bukan nak tiru kasut dia. Sebab Rasulullah tahu Abu Bakar tidak pernah keputusan rezeki.
Dia adalah sumber dan pancaran rezeki. Why? Sebab tu bila dia sampai di Madinah, berlumba sahabat Ansar nak bagi modal untuk dia memulakan perniagaan. Sebab sebelum ni pun dia ahli perniagaan. Dia dah dikenali dalam rangkaian networking sekitar tanah Arab. Dia pernah pergi utara, selatan, Yaman apa semua. Dia dah berjalan jauh dah. Dia tak pernah kehabisan rezeki pun. Kalau dia habis modal, orang bagi modal. Sebab orang tahu cara dia berniaga. Begitulah bila dia sampai di Madinah, bertubi-tubi sahabat Ansar nak bagi modal. Ambil modal. Kamu ahli berniaga, kami tahu. Dia tak pernah keputusan rezeki. Walaupun dia bagi keseluruhan. Dan inilah berlaku masa dia memerintah. Sampai dia nazak pun, dia tak pernah berhenti berinfak. Itulah Abu Bakar. Dan dia guna potensi ni untuk anak dia. Berbeza dengan kita rugi. Kita hari ni suami je ustaz, guna potensi. Anak dengan isteri rumah duk terperap. Betul tak? Betul. Kadang-kadang ustaz mengajak ni rata-rata, keluar TV, keluar majalah, keluar apa. Tapi potensi isteri dengan anak-anak di rumah tidak digunakan. Jadi kita uzlah dalam dunia kita sendiri. Sambung. Cerita habis mana tadi? Sudah. Tengok jam dulu saya. Telefon ni bukan boleh. Kita tanya, dia kata pukul 12 pula orang habis. Ni pukul 11 lebih dah tak? Tadi janji pukul 11. Okey. Nak keluar ni. Pendek cerita macam ni lah. Benda hujung bulan Safar kan. Rasulullah memang keluar daripada rumah hujung bulan Safar. Hujung bulan Safar. Tapi Rasulullah tak terus pi kan. Dia masuk dalam gua tu tak? 3 hari 2 malam. 27, 28, 29. Hak betul-betul Rasulullah keluar berhijrah. Kalau hak nak terima riwayat 29 Safar, satu lagi 1 Rabiul Awal. Dan Rasulullah sampai di Quba sama dengan tarikh lahir baginda 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Sampai di Quba. Banyaklah cerita tengah jalan tu kan. Jumpa dengan Suraqah nak kejar Nabi tu, nak bunuh Nabi Suraqah. Sebab Rasulullah lalu belah jalan tepi Laut Merah Qudaydin dalam daerah Rabigh tu. Di situlah tempat tinggal Bani Mudlis. Suraqah bin Ju'sum ni ketua Bani Mudlis. Lepas tu singgah di perkampungan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kan yang Nabi nak cerita kambing-kambing hak jenis lama dah, hak tua tak ada susu. Tiba-tiba Nabi berperah keluar susu. Terkejut Ummu Ma'bad. Kamu ambil mana susu ni? Tadilah kambing hak kamu izin perah. Dia kata kambing tu patutnya tak keluar susu dah. Tapi berkat mukjizat tangan Nabi perah keluar susu. Dan Nabi ambil bekas tu kan, bagi minum kat Abu Bakar, bagi minum dekat Abdullah bin Uraykid, bagi minum dekat Amru bin Fuhairah. Mereka 4 orang ni je berhijrah. 2 ekor unta. Rasulullah naik dengan Yahudi penunjuk jalan Abdullah bin Uraykid. Abu Bakar naik dengan hamba dia Amru bin Fuhairah. Tengok adab-adab yang Nabi guna. Gelas yang sama. Tapi time Abdullah bin Uraykid bukan Islam, non-Muslim, Yahudi minum. Lepas Nabi nak ambil yang last, Nabi kata, Allah, Yahudi punya bekas pula. Rasulullah kata macam tu tak? Kalau kita hari ni macam mana? Tadi baru Yahudi minum gelas ni. Lepas tu orang kata, ambil ni ustaz. Tadi Yahudi minum ni ustaz. Kita Yahudi pula jadi WhatsApp salah tak? Ni contoh ni. Abu Bakar minum, Amru Fuhairah minum, Abdullah Rakib minum. Nabi tak kata Allah kena lap dengan tisu dululah bekas Yahudi ni. No. Ambil bekas tu, tak ada apa pun. Gelas aja pun. Hak nak jadi isu ni, hak jenis kita kata kuali contoh. Car kuih tiaw satu, ceng. Tapi sebelum tu car kuih B dulu masuk situ kan. Car kuih B dulu ceng, basuh pun tak berapa nak elok. Lepas tu car kuih tiaw kita. Tu tak apalah nak bergaduh, nak berbalah pun. Kambing hak Rasulullah perah dalam satu riwayat, saya tak pastilah sebab saya tak rujuk semua kitab sirah.
tapi saya jumpa benda ni dalam Sirah Halabi. Dalam Sirah Halabiyah sebut kambing tu hidup 17 tahun kemudian. Dia mati kambing ni pada zaman pemerintahan Umar. 17 tahun boleh hidup. Ui, hebat ni. Siapa ada bela kambing sini? Tak, saya nak tanya betul ni. Saya nak tanya kambing ni sejak dia lahir, hayat hidup dia boleh hidup lama mana? Ataupun dia tak bela tapi dia tahu, ustaz saya tahu walaupun saya tak bela, kambing ni boleh hidup lama mana? Cuba angkat tangan seorang kalau siapa tahu pasal kambing. Lama mana kambing boleh hidup? 10 tahun ke? 12 tahun ke? Kalau tak sembelih buat korban ke, tak sembelih buat apa, lama mana? 17 tahun ni kira melebihi rekod. Sebab sebelum ni kalau kita ambil zaman dulu di Kufah dulu ada seorang ulama besar, pendiri dan pengasas mazhab Hanafi. Siapa dia? Imam Hanafi lah, Abu Nu'man tu kan. Dulu di Kufah ada Baitul Mal. Salah seekor kambing Baitul Mal hilang. Kambing Baitul Mal di Kufah hilang. Jadi bila hilang tak jumpa, bangkai pun tak tahu. Jadi dalam tempoh tu lah nak cakap waraknya Imam Abu Hanifah, dia tak makan kambing dalam tempoh 7 tahun. Sebab kes kambing tu hilang tak jumpa. Maksudnya orang kenduri ke orang panggil makan kambing, dia takut kambing hak dia nak makan tu, kambing hak hilang menyebabkan hati ni jadi rosak. Nak cakap waraknya 7 tahun sabar tak makan kambing. Nak tahu macam ni dia pergi tanya orang yang bela kambing. Kita bahagian lain kena tanya orang bahagian lain, kena tanya bahagian kambing lah. Pergi jumpa orang kambing, dia kata, dia tanya berapakah hayat tempoh kambing boleh hidup. Kawan tu sebut kat dia 7 tahun habis limit. Itulah dia ambil 7 tahun bertahan tu. Jadi habis tahun ke-7, tahun ke-8 bila orang panggil makan kambing, dia pergi makan dah lah. Kita hari ni bukan kata tahun ke-7, semalam hilang kambing, hari ni orang panggil makan kambing, hari ni juga kita pergi. Oh dah. Kambing Masjid Laguna insya-Allah selamat. Hilang tu kambing Al-Ustaz punya tak payah risaulah. Ni kambing di mana? Di Kufah, Basrah, besar Kufah ni, bukan besar Al-Ustaz. Ni dah cakap sifat warak. Tapi saya duk berasa ni hak lama lah punya version kan, 7 tahun. Tapi duk berasa macam singkat sangat 7 ni. Kok boleh pergi lagi tak? Saya duk berasa macam nak lebih lagi kot. Dia walaupun cerita dia macam tu, kita tak boleh nak ambil atas cerita hak lama. Tak boleh nak sandar hari ni pun mesti 7. No. Kena tengok betul-betul hari ni kambing boleh hidup lama mana. Tapi kalau 17 tahun tu macam riwayat tadi, memang special lah kambing ni. Zaman Rasulullah perah, zaman umat baru dia tak ada. Tapi hanya Halabiyah aja sebut tentang ni, hak lain wallahu alam lah. Pukul 11 lebih dah ni, macam mana ni? Cerita ni tak sampai Kubak lagi ni. Kita sambung lain kali ya. Maksudnya Arif kena jadi driver sekali lagi, Arif kena panggil lagi lah. InsyaAllah lah kita mari pula. Walau apapun panjanglah perjalanan, dan Nabi pula sempat mengislamkan geng-geng kabilah Bani Sahmin kan sebelum sampai tu. Buraidah tu, Buraidah ni sekat Nabi. Buraidah sekat Nabi. Dia nak sampai dah ni ke Kubak, tanya man anta apa semua, ada dialog ni, nak cakap keberanian Nabi. Akhirnya Buraidah dengan geng dia masuk Islam, dan dia ni nak konvoi Nabi. Dia baru masuk Islam, sebab sayang dan cinta dia pada Nabi, dia sanggup konvoi geng-geng dia ni, konvoi Nabi sampai Madinah. Sampai Kubak. Madinah tak pergi lagi. Jadi Nabi asal 4 orang, jadi masuk Kubak tu dengan jumlah yang ramai. Sebab geng-geng Buraidah ni duduk konvoi Nabi. Akhirnya sampailah Nabi di Kubak 12 Rabiul Awal. Ada orang kata lebih awal lagi daripada tu. Tu perselisihan tarikh, biasalah. Dan di Kubak ni lah Nabi mendirikan masjid yang pertama kan. Masjid apa? Masjid Kubak tu lah. Masjid Kubak. Jadi Rasulullah buat Masjid Kubak tu, masa nak bina tu Rasulullah yang letak batu asas jongkong. Tapi Ali sebab ganti tidur Rasulullah, Ali tak sampai lagi. Jadi yang ganti tu ialah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir lah letak semen lepas Rasulullah letak tu. Ali kemudian baru tiba, bawa Fatimah, bawa Ummu Ruman isteri Abu Bakar, bawa Asma, bawa Aisyah,
bawa ada berapa sahabat yang lain bersama. Sebab Asma kahwin dengan sahabat Nabi, sepupu Nabi lah, Zubair bin Al-Awwam. Jadi anak yang lahir tu Abdullah bin Zubair. Dalam sejarah Abdullah bin Zubair khalifah hak lawan Hajjaj, bunuh dia dalam peristiwa. Ni ada satu lagi peperangan Islam sama Islam ni, zaman Marwan tu. Hajjaj jadi penguasa di Syam, dia pergi serang khalifah di Mekah dan Madinah. Dulu ada sedikit perpecahan dah. Orang-orang di belah Mekah dengan Madinah tak setuju dengan pemerintahan di Syam. Mereka nak Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Jadi orang Madinah dengan orang Mekah angkat Abdullah bin Zubair. Satu lagi hak memang dah dinasti Umayyah tu. Jadi takut ada dua, ngapilah berperang. Di sinilah syahidnya Abdullah bin Zubair. Waktu tu Asma hidup lagi. Asma dah lanjut usia umur 90. Buta dah Asma. Waktu-waktu terakhir dia peluk Abdullah kan. Dia marah dekat Abdullah sebab Abdullah pakai baju besi. Dia peluk anak dia sebelum berperang tu. Apa saya faham pakai baju besi? Bukankah anak mati syahid? Kalau pakai benda ni bukan orang nak mati syahid, buang baju. Abdullah buang dan dia syahid dalam perang tu. Dalam perang ni jugalah hampir struktur bangunan Kaabah banyak rosak akibat serangan-serangan daripada tentera Hajjaj. Kaabah ni banyak dah renovate banyak kali dah. Lebih pada 3 kali dah. Perang tu ada kena banjir, ada kena tu, ada kena ni. Jadi hak sejarah tentang Kaabah ni saya malas nak buka lah. Terutama tentang batu asas, hak tapak Kaabah tu duduk mana lah ni. Itu biarlah kita cerita individu lah. Sebenarnya tapak Kaabah hak bawah tu, ni out of rakaman lah, apa ni, jangan masuk lah. Tapak Kaabah tu bawah bukan batu asli lah. Batu asli dia dipegang oleh seseorang sekarang. Batu asli, hak dulu, hak asal tapak. Kalau kita tengok Kaabah sekarang macam ni, ni hak basic, hak dalam tu, hak tapak asal, hak dalam tanah tu. Hak tu bukan hak asli dah. Hak asli sekarang dipegang oleh seseorang. Dia jadi cerita lain pula. Jangan buat masuk ni, nanti mai. Wow, siapa ni cerita baru kau pula, letih pula saya nak menjawabnya. Faham nah? Ni live kan? Aduh. Okey, tak apalah. Boleh faham ah? Jadi biarlah habis dulu sini lah. Habis dulu sini, insya-Allah lah panggil lain kali pula. Saya pun bukan ada masa yang banyak. Biasalah hari-hari kita pun kuliah. Tu pun duk main kat Penang je, tak pergi jauh pun. Ni kira jauh dah ni, boleh mari Laguna ni. Boleh mari Laguna ni kira jauh dah. Jadi apapun, apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, hak kurang, hak sebab tak kena tu, tak ada orang lain lah. Datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.